Semua, hari ini saya akan bercakap dengan anda tentang kepentingan kemahiran insania. Pertama sekali, apakah kemahiran insania? Kemahiran insania ialah kemahiran generik yang merujuk silang dengan pelbagai domain pembelajaran yang merangkumi aspek personaliti dan kerja berkumpulan. Setiap orang mempunyai beberapa bidang jualan luar yang mereka cemerlang berbanding dengan orang lain. Malah, seseorang harus mengambil masa untuk menganalisis kemahiran insania mereka sendiri untuk mempertimbangkan bidang kekuatan mereka serta kelemahan mereka yang ingin mereka memperbaiki. Berikut adalah 3 jenis kemahiran insania yang paling memberi manfaat kepada anda. Kemahiran kerja berpasukan. Apakah kemahiran kerja berpasukan? Kerja berpasukan ialah usaha kolaboratif kumpulan untuk mencapai matlamat bersama atau untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling berkesan dan cekap. Konsep ini dilihat dalam rangka kerja pasukan yang lebih besar, iaitu sekumpulan individu yang saling bergantung bekerja bersama-sama ke arah matlamat yang sama. Sebagai contoh, satu pasukan mesti termasuk sekurang-kurangnya 2 atau lebih ahli dan kebanyakan pasukan mempunyai saiz dari 2 hingga 100. Kerja berpasukan hadir dalam mana-mana konteks di mana sekumpulan orang bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama. Pasukan kerja formal rakan sekelas yang bekerja pada projek dan membantu antara satu sama lain apabila menghadapi masalah. Seterusnya ialah kemahiran komunikasi. Apakah itu komunikasi? Komunikasi boleh ditarifkan sebagai satu proses pemindahan maklumat, perasaan dan fikiran seseorang individu kepada individu lain. Mengapakah komunikasi merupakan salah satu kemahiran insania yang penting? Komunikasi memainkan peranan yang penting untuk membolehkan orang lain dan diri anda memahami maklumat dengan lebih tepat dan cepat. Sebaliknya, kemahiran komunikasi yang lemah membawa kepada salah faham dan kekecewaan yang kerap. Komunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dan berkongsi fikiran kami supaya orang lain memahami apa yang kita cuba meluahkan pada mereka. Sebagai contoh, jika anda sedih atau sedang mengalami masalah, anda mesti dapat menyampaikan emosi ini kepada orang lain dan tidak menyimpankannya kepada diri sendiri kerana ia boleh membahayakan anda pada masa hadapan. Begitu juga, jika anda mengenali orang lain yang mengalami kesusahan ini, anda mesti bersedia untuk berkomunikasi dan membantu rakan atau orang yang mengalami masalah ini untuk membantu mereka. Di samping itu, jika seseorang individu sedang bercakap dengan orang lain tentang sesuatu yang penting, jangan ganggu mereka dengan memotong percakapan mereka. Benarkan mereka menghabiskan apa yang mereka ingin berkata dan kemudian sahaja anda boleh masuk dan bertanya kepada mereka apa yang anda ingin berkata dengan mereka. Pengurusan masa ialah satu kemahiran insania yang diperlukan. Ia merupakan proses susunkan dan rancangkan pembahagian masa bagi pelbagai aktiviti. Saya pasti setiap orang pernah rasa bahawa 24 jam tidak cukup untuk siapkan semua kerja. Jika kita tidak mampu ubah yang tidak dielakkan, kita patut ubah sendiri. Itulah kenapa kemahiran tersebut penting untuk anda amalkan. Jadi, bagaimanakah kita boleh urus masa kita? Paling ringkas adalah dengan rancang dan sediakan jadual masa sebelum mulakan tugas. Tujuannya adalah sebagai panduan dan peringatan sendiri. Dengan jadual masa, kita boleh anggap berapa lama kita ambil untuk siapkan sesuatu dan yakinkan diri untuk siapkannya dalam tempoh masa itu. Dengan pengurusan masa yang baik, anda boleh jadi lebih produktif dan efisien. Kita bukan sahaja work hard, kita juga work smart. Jika anda ada beban kerja besar, anda boleh susunkan ikut keutamaan. Siapkan tugas yang lebih penting sebelum teruskan kepada yang lebih ringkas. Ikut langkah-langkah ini dan anda pasti akan selesaikan lebih dalam masa singkat. Anda juga tidak perlu risau untuk terlepas tarikh akhir. Tidak dapat nafikan bahawa pengurusan masa yang baik adalah bermanfaat kepada sesiapa sahaja. Kegagalan untuk merancang adalah sama dengan merancang untuk gagal. Jadi, berlatih untuk uruskan masa anda supaya tidak bawa tekanan lebih kepada diri. Semua kemahiran insania ini telah ditunjukkan dengan contoh adalah penting bagi kita untuk terus belajar dan mempraktikkan kemahiran insania ini kerana terdapat keperluan penting bagi setiap orang dalam kehidupan seharian untuk berkomunikasi dan bekerjasama untuk satu maklumat yang sama.
Itu sahaja daripada kami dan kami amat menghargai anda boleh like dan subscribe video ini. Terima kasih dan jumpa lagi di lain masa.